على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang izin inayah serta hidayah kita dapat bersama pada malam ini dalam bulan yang penuh dengan keberkatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kenikmatan dan kerahmatan serta keampunan daripada Allah Taala. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadisnya, "Law ya'lamu ibadu ma fi Ramadan la tamanna al-'ibad an yakuna Ramadan sana." Kalaulah manusia itu mengetahui apa yang ada dalam bulan Ramadan, maka manusia itu atau hamba itu akan berharap supaya Ramadan itu akan berlaku sepanjang tahun. Sebab kita tak nampak apa yang dijanjikan oleh Allah itu tidak boleh dibuktikan dengan mata kasar, tak boleh dikesan dengan panca indera kita. Maka kadang-kadang kita abaikan atau kita lalai daripada bersungguh-sungguh dengan jaminan Allah Ta'ala ini, dengan apa yang Allah janjikan kepada kita. Disebut dalam kitab Syarah Al-Hikam, Ibnu Athaillah menyebut, ijtihad ma dhamana lak, ijtihad ma dhamana lak, bersungguh-sungguhlah kamu dalam perkara yang diberi jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kamu. Ya, Allah jamin kita dengan macam-macam hadis kita dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan bulan Ramadan. Tetapi di sana masih lagi ada di kalangan kita yang tidak mengambil peduli tentang jaminan Allah Ta'ala ini, sehingga mereka mengabaikan peluang keemasan ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini, pada malam ini, mari kita sama-sama melihat dan bermuhasabah tentang diri kita dan umat Islam keseluruhan. Kerana kita pada hari ini melihat perpecahan di kalangan umat Islam. Umat Islam tidak bersatu dari sudut fikiran. Umat Islam tidak bersatu dari sudut hati. Dan umat Islam tidak bersatu dari sudut gerak kerja. Persoalan yang kenapa ia berlaku dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini, marilah kita melihat punca sebenar kenapa perpecahan berlaku dalam umat Islam pada hari ini. Kita dulu pernah memerintah dunia. Zaman Rasulullah SAW, musuh-musuh Islam di kalangan kafir Arab Quraisy amat gerun dengan tentera-tentera Rasulullah SAW. Zaman para sahabat dapat meluaskan empayar Islam sehingga berjaya membuka kota Andalusia kerana kehebatan umat Islam ketika itu, kesabaran, keutuhan ukhuwah di kalangan umat Islam, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala mencampakkan rasa gerun dalam hati-hati musuh umat Islam. Bagaimana Rasulullah SAW berjaya mendidik dan mentarbiyah, melahirkan golongan Islam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita melihat bagaimana para sahabat berjaya melahirkan para tabi'in yang hebat, sehingga kita melihat kerajaan-kerajaan Islam dalam era Umayyah dan Abbasiyah serta kerajaan Turki Utsmaniyah berjaya membawa Islam sehingga ke puncak.
sehingga ke kemuncak, sehingga barat berkiblat kepada timur, dan umat Islam digerungi, bahkan bukan sahaja dari sudut kesepaduannya, malah disegani dari sudut penguasaan ilmu pengetahuan dan ketemadunan peradaban manusia. Tetapi pada hari ini kita melihat umat Islam berpecah, tidak bersatu hati. Umat Islam diserang dan diperangi. Umat Islam dihina dan diperkotak-katikkan. Kerana apa? Puncanya, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, punca yang paling besar seperti mana yang disebut oleh baginda Rasulullah SAW ketika turun satu ayat. Rasulullah SAW panggil para sahabat, wahai para sahabat, mari ke depan. Dilukis Rasulullah SAW di atas tanah satu garisan. Kemudian Rasulullah membaca ayat ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Rasulullah beritahu kepada para sahabat, dan bahawasanya inilah jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan ini. Kemudian Nabi membuat satu garisan, dua garisan, tiga garisan, empat garisan. Di tepi garisan lurus itu seolah-olah seperti tulang ikan. Wala tattabi'uhu. Kemudian Nabi SAW menyebut di situ, fattabi'uhu wala tattabi'us subula. Maka ikut jalan yang lurus ini, jangan kau ikut jalan yang lain-lain daripada jalan yang lurus ini. Fatafarraqa bikum an sabili. Kalau kamu ikut jalan selain daripada jalan yang lurus yang telah aku tunjukkan ini, maka kamu akan berpecah daripada jalan ini. Kamu akan berpecah. Ini punca yang paling besar. Zalika wassakum bih. Dan demikian itulah aku wasiatkan dengan Nabi wasiat kita supaya ikut jalan ini, jalan yang lurus. Jalan apa yang dikatakan Nabi SAW jalan yang lurus? Iaitu jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi bersandar kepada wahyu yang diturunkan sempurna dalam bulan Ramadan yang amat mulia ini, iaitu kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini, tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran yang selalu kita dengar dalam bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Diturunkan pada bulan Ramadan ini fihi al-Quran, padanya Al-Quran. Diturunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian diturunkan Al-Quran daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW secara beransur-ansur. Secara beransur-ansur, berperingkat-peringkat selama 23 tahun. Dan Al-Quran dipelihara oleh baginda, oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sekian. Dipelihara Al-Quran itu dengan meletakkan Al-Quran di dalam dada, serta mengamalkannya, menghayati dan mengamalkannya, bukan sekadar membacanya. Bukan sekadar membacanya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran. Adakah kamu tidak mentadabbur, menghayati Al-Quran, walau kana min 'indi khairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Quran ini bukan daripada Allah, selain daripada Allah, nescaya
sebagai hukum. Sebab itu hari ini kita lihat umat Islam bila tidak jadikan Al-Quran sebagai sumber hukum, sebagai panduan, sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan masalah hidup kehidupan manusia, akhirnya manusia jadi terpecah belah. Porak-poranda, huru-hara, jenayah berlepas, akidah runtuh akidah. Dan pegang Al-Quran ini bukan individu saja, semua peringkat mesti pegang Al-Quran, mesti bina generasi Al-Quran dalam semua peringkat, baik anak-anaknya, bapaknya, ketua-ketua pimpinan masyarakatnya, baik pimpinan-pimpinan negerinya, baik pimpinan-pimpinan negaranya, semua mesti berpegang dengan Al-Quran. Baru dari situ ada penjatuhan fikiran, baru dari situ ada penjatuhan hati, dan seterusnya penjatuhan dari sudut gerak. Tuan-tuan, kita dibahas kepada siapa? Bagaimana perpecahan yang berlaku kepada umat Islam zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Perpecahan dari sudut politik. Apabila ada orang yang sokong Sayyidina Ali, ada orang seperti Muawiyah bin Abi Sufyan yang kononnya ingin membela kematian Sayyidina Utsman bin Affan. Ya, akhirnya umat Islam berpecah belah dari sudut politik. Dari sudut politik berpecah, dari sudut untuk mengejar sesuatu yang ada di depan mata, sehingga meninggalkan kepentingan agama. Wujudnya golongan-golongan yang selepas itu lahirnya perpecahan umat Islam, lahirlah golongan Khawarij, golongan Syiah, yang akhirnya menyebabkan lahirnya golongan-golongan mazhab-mazhab daripada akidah Mu'tazilah, Jabariyah, Murji'ah, Qadariyah yang ada wujud sampai ke hari ini. Golongan-golongan ini, umat Islam berpecah kerana apa? Hanya sebab satu saja, kerana mereka berujuk semula kepada Al-Quran. Sebab Allah sebut, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ila Allah. Bila kamu bertenaga, bila kamu ada masalah, maka tak ada tempat lagi kamu nak berhukum. Fahukmuhu ila Allah, maka berhukumlah kamu kepada Allah Ta'ala. Itu sebab yang pertama Al-Quran. Dan juga sumber kedua kita iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam budaya yang keberkatan dan kemuliaan ini, tuan-tuan, marilah kita kembali menjalin ukhuwah, menjalin kesepaduan gerak kerja hati kita. Kita jadikan solat sunat tarawih sebagai salah satu cara untuk kita didik hati kita, untuk kita membina ukhuwah semua. Kerana Islam tidak akan jadi kuat kalau umat Islam berpecah belah. Islam tidak akan jadi kuat. Disebut dalam Al-Quran Karim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah amat menyukai, Allah amat menyukai bila orang itu berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada jalannya saffan. Saffan itu maksudnya satu saf, satu baris besar. Tengok, kita dalam satu barisan, itu barisan. Dalam barisan, maksudnya dalam satu barisan itu barisan yang mana dipayungi oleh Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ikat hati-hati kita, ukhuwah di antara kita. Kerana apa? Kerana kita percaya dengan kita bawa Islam, dengan kita bawa Al-Quran, dengan kita bawa hadis Rasulullah, maka kita akan jadi bangsa yang akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Buktinya apa yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Apabila Sayyidina Umar Al-Khattab buka Baitul Maqdis, dikumpulkan orang Islam ketika itu, dan Sayyidina Umar berkhutbah. Antara khutbah yang disebutnya, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma ibtighaina khairal Islam a'azzana Allah ma a'azzana Allah
Apa penyakitnya? Al-wahan, al-wahn. Apa penyakit al-wahn ya Rasulullah? Yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit yang cinta dunia dan takut mati. Inilah penyakit Islam. Selain daripada meninggalkan Al-Quran, orang Islam sibuk kerja urusan dunia. Kerja dunia sampai tinggal dunia akhirat. Allah tak suruh kita tinggal dunia, tetapi mesti mendahulukan akhirat. Wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah tak sebut dunia dulu, Allah sebut akhirat dulu. Carilah, kejarlah apa yang ada bagi kamu dalam negeri akhirat. Akhirat dulu. Tetapi jangan kamu lupa bahagian kamu di muka bumi ini, di dunia ini. Maknanya apa? Maknanya kenapa Allah dah perlukan akhirat? Kerana kita kena cari akhirat baru nak cari itu. Al-Ghani khalaqal mauta wal hayata. Dalam surah Al-Mulk disebut juga. Dan dijadikan mati dan hidup. Kenapa Allah sebut mati dulu sebelum hidup? Kerana kehidupan sebelum mati itu yang lebih menjamin kamu daripada kehidupan kamu di atas muka bumi ini. Dan kehidupan kamu selepas mati itu lah yang akan menentukan kehidupan kamu masa di dunia inilah yang akan menentukan kehidupan kamu selepas mati. Sebab itu kita kena utamakan. Nabi Muhammad SAW sebut al-kaisu may ya'mal lima ba'da maut. Orang yang bijak itu adalah orang yang bekerja untuk jalan kematian selepas itu. Bekerja untuk bukan bekerja untuk mati lah. Bekerja untuk cari bagaimana nak hidup bahagia selepas mati. Sebab kita hidup atas muka bumi ini dalam tempoh yang hanya sementara saja. Sebab itu marilah kita kembali tuan-tuan kepada jalan Allah, kepada jalan Islam. Kita tinggalkan segala urusan dunia kita buat seketika untuk kita bina ukhuwah dan jadikan surau masjid ini sebagai tempat untuk membina ukhuwah. Sedang kita berpegang Al-Quran. Ya? Saya tengok surau ni makin lama makin cantik. Makin lama makin cantik surau. Kalau makin lama makin cantik, makin lama makin kurang orang tak ada. Ya? Dan tu makin cantik tu. Tak ada lagi dalam Sepang ni. Orang lain kata Sepang makin begini. Tak ada lagi. Saya pun tak tahu kat Sepang. Tak ada lagi. Ya? Makin cantik pun tak pakai. Tapi dekat Kota Warisan ni, inilah surau yang paling cantik sekali. Ya? Hebat tuan. Punya surau seperti. Tetapi kehebatan surau saja tidak mencukupi kalau tidak ada kehebatan orang yang menyuarakan surau. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah. Betul tak? Saya orang hafiz muda. Orang muda jadi hafiz. Kita yang tua-tua ni tak hafiz lagi. Hampir. Yang muda lagi jadi hafiz. Orang yang nak beriman kepada Allah itu sudah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, Allah sebut ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Pertama, orang yang beriman dengan Allah. Yang kedua, yang beriman dengan hari akhirat. Sebab apa digandingkan beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat ini? Sebab setiap orang yang beriman dengan Allah, dia akan percaya kehidupan selepas mati. Maka dia akan sungguh-sungguh beramal untuk kehidupan selepas mati yang lebih baik dan yang lebih kekal. Khairul mu'affa, lebih baik dan lebih kekal. Kemudian ciri yang ketiga mestilah orang itu mendirikan solat. Mestilah orang Kota Warisan ini ialah orang yang mendirikan solat. Tak kira siapa dia, apa jenis keturunan dia, apa dia punya kerja, apa kedudukan dia, dia letak solat dekat surau Kota Warisan ini, sujud, rukuk dan sujud kepada Allah, menyinggahkan diri kepada Allah SWT. Bina-bina ukhuwah. Mestilah orang itu menjaga zakat dan orang itu tidak takut selain daripada Allah Ta'ala. Itulah golongan yang ciri-ciri yang saya sebutkan tadi. Ialah golongan yang menyuarakan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh sebab tak ramai orang yang menyuarakan
peristiwa Islam yang ada yang disebutkan oleh Allah Ta'ala adalah punca kepada tidak ada orang hadir ke rumah Allah Ta'ala. Sampai orang luar datang ke negara kita, tuan. Saya jumpa seorang Arab Saudi. Kebetulan saya jadi penterjemah bahasa kepada dia. Ketika dia bagi satu ceramah, dia tanya, dia pelik. Pergi ke masjid kampung, ada mushaf. Mushaf, masjid besar. Orang tak tahu, mushaf, sembahyang maghrib mushaf. Dia tanya pada saya, adakah seluruh kampung Islam? Saya kata seluruh kampung ini menjadi Islam. Dan itu mana dia orang mana pergi? Dia kata masjid ini besar, masjid ini cantik. Orang pergi mana orang tak sembahyang kat sini. Saya kata orang sembahyang, tapi hari ini dia sembahyang kat rumah. Sebab hari ini hujan juga. Kebetulan hari ini hujan, nak cover itu tak? Memang pun tak sembahyang kat masjid. Orang kita ni orang tak sembahyang kat masjid. Kita husnuzan tak sangka pergi sembahyang kat rumah. Tapi bimbang-bimbang juga sembahyang kat rumah pun tidak, kat masjid pun tidak. Buat nanti masjid tapi tak ada orang. Buat nanti Islam tapi tak ada orang. Macam mana kita nak menyatukan hati-hati umat Islam? Tak ada orang. Sepi. Ini bulan tarbiyah, madrasah tarbiyah. Madrasah tarbiyah Ramadan tak suka macam kita belajar kat sekolah. Kita belajar kat sekolah, 3 bulan kita belajar. Kita belajar kat sekolah 2 tahun, kemudian kita ambil SPM. Kita belajar PMR 3 tahun, kemudian kita ambil PMR. Kita belajar kat universiti 3 bulan, kemudian kita ambil exam semester 1 bulan. Belajar lama, biasa pendek. Ramadan pun beza. Belajar sebulan kita tarbiyah, kita mujahadah, belajar, didik nafsu, didik jiwa, didik hati kita. Dan biasa 11 bulan. Biasa 11 bulan juga. Uji kita 11 bulan. Ini first paper, hari kita pun dah fail. Masuk 1 Syawal, first paper dah fail lah. Second paper tak fail. Tak apalah, 11 bulan dia paper, habis fail lah. Macam mana nak lulus? Macam mana nak lulus? Sebab dalam bulan Ramadan datang sebelum bulan Ramadan. Bukan datang masjid surau macam ni penuh lah. Penuh macam ni patutnya lepas Ramadan penuh macam ni lah. Kalau macam ni penuh ni, Allah. Surau Kota Warisan memang ada 5 ciri. Memang ada 5 ciri yang disebutkan dalam Quran. InsyaAllah lepas bulan Ramadan ni first paper tengok first paper ada yang pertama solat dulu. Boleh kita ramai macam ni solat isyak, walaupun ramai macam ni okey lah, kira lulus first paper. Kalau tak kita repeat balik bulan depan kita masuk kuliah balik. Memang kita masuk kuliah setiap tahun, tapi sepatutnya ada penambahbaikan. Bukan setiap tahun fail atau sama saja keputusan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu pada malam ini, tentang perkongsian yang ringkas ini. Mudah-mudahan kita dapat memperbaiki dari diri kita. Dan saya ulang sekali lagi, kehebatan kita sebagai orang Islam apabila kita dukung Islam, kita berjuang Islam, kita bertahan Islam. Kita tak mahu kalah cerita-cerita yang macam Allah ini. Orang Islam masuk gereja, minta bantuan dari orang Kristian, atau orang Kristian itu memang nak bagi ke atau dia minta ke, itu tak kira lah. Yang kita heran macam mana orang Islam duduk dalam gereja. Itu yang dapat tangkap kan? Itu yang dapat tangkap, yang tak dapat tangkap kita tak tahu. Yang selama ni kita main biar, kita tak tahu yang berapa ribu, mungkin berapa ratus ribu sudah murtad keluar daripada Islam. Kerana kita lah, kerana kita bertanggungjawab di atas ribuan orang-orang daripada Islam. Kita kena tanya kita, apa
hari ni mata kita pecah-celik ni satu hari 80,000 kali kan. 80,000 kali kita pecah-celik. Cuba kita tak boleh pecah-celik je. Semua masuk, lalat, nyamuk, semua masuk. Ini tu satu nikmat. Kalau nak kira nikmat Allah tak terkira. Tak terkira. Belum lagi kita melapas ni. Kalau kita nak kira nikmat Allah macam ni, buat kita tahu nikmat Allah. Kalau kita nak kira nikmat Allah, kita tidak akan dapat mengira. Oleh sebab itu, kembalilah kepada Allah, kembali kepada Islam untuk kita punya kekuatan Islam hari ini supaya musuh-musuh kita tegur dengan kita. Takut bukan dia takut sebab kita digalak, tapi takut kerana kehebatan kita dalam mendukung dan memperjuangkan Islam, insyaAllah. Sekian, aku berkata wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'il muslimin muslimat wal mu'minin